Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sihat? Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama sambung tajuk dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hari ini saya ambil waktu petang. Sebab petang-petang ni kadang-kadang kita jarang gunakan masa petang kita untuk ilmu, majlis ilmu, jarang. Biasa pergi jogging kan, atau beriadah. Itu kebanyakan kita buatlah. Tapi sebenarnya waktu-waktu petang ni lah sebenarnya kan masa yang agak sesuai untuk kita mentalaah, membaca dan kita ulang kaji pelajaran. Dia agak tenang sikit. Waktu petang ni dia agak tenang kan. Orang tengah buat macam-macam, kita dengar mentalaah. Tak kisahlah mentalaah apa pun, kitab ke apa ke. Sedang pendengar yang mati Allah SWT, tapi kita santai-santai je. Baik, mari kita masukkan hadis yang ketiga, yang ini ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akramu indallah, qala akramuhum indallahi atqahum, qalu laisa an hadha nas'aluka atau an hadha nas'aluka, qala fayusufu nabiyullah ibnun nabiyillah ibnin nabiyillah ibnil khalilillah, qalu laisa an hadha nas'aluka, qala fa'an ma'adinil arabi tas'ul winni, qalu na'am. Kan, faman ma'adinil arabi tas'alunni, tanya fa'an ma'adinil arabi tas'alunni, qalu na'am, qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Abu Hurairah berkata, satu hari Rasulullah tanya soalan, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Siapa? Kemudian Nabi SAW menjawab, dia tanya daripada Nabi, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Pak, tak puas hati lagi, tanya lagi. Lepas tu tanya lagi. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan itu yang kami tanyakan. Tanya, cakap begini Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, sebenarnya bukan itu soalan sebenarnya. Bukan macam itulah. Macam tu orang kita yang nak kami nak tahu tu. Betul? Nabi SAW menjawab pula, kalau begitu mungkin yang kamu maksudkan itu Nabi Yusuf alaihissalam, kerana baginda adalah seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kekasih Allah. Maksudnya Nabi Yusuf ni nama dia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka lepas Nabi jawab tu, mereka tanya lagi. Mereka kata lagi,
Bukan itu yang kami tanyakan. Bukan itu Rasulullah, bukan. Nampak? Sampai gitu sekali kan, sahabat tak tahu, sahabat tanya Rasulullah, sampai gitu sekali. Rasulullah, bukan Rasulullah, bukan itu. Okey. Terus Nabi menjawab lagi, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Kan? Mereka menjawab, ya. Tanya Rasul, rupanya nak tahu kan siapa orang paling mulia di sisi Allah kan, dalam di kalangan bahasa Arab kan. Okey baiklah, kata. Lalu baginda bersabda, okey, apa dengan sabda? Dia kata, orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang yang baik pada zaman Islam ini. Apabila mereka alim dengan urusan agama, mereka alim dengan urusan. Nak ceritanya pada orang jahiliyah tu, kalau dia adalah orang terbaik kalau dia alim dalam urusan agama. Maknanya kita ni sebenarnya, seorang kata kan, kenapa kita tak tahu kan, kita cari orang yang terbaik ini adalah kita kena yang alim. Dalam saat ramai orang tak tahu kan? Tapi mereka alim dalam maknanya kena belajar, kena cari ilmu. Kita dah kena, masa kita tak tahu tu, kita kena cari ilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita rasa kita tahu, kita rasa kita berilmu, maknanya masa itulah kita belum berilmu. Kita kena cari, belajarlah macam mana pun, usaha cari ilmu. Pertama sekarang ni, itulah nak ingatkan pada sahabat-sahabat sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sekarang ni kan dah mula boleh kembali ke masjid dan surau. Kita tengok macam mana keadaan, berubah tak? Makin ramai ke masjid dan ke surau tu betul berjemaah, terutama solat subuh. Terutama sekali solat subuh. Kita tengok ramai tak datang, berapa ramai nak datang untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Kalau ramai, alhamdulillah. Tapi kalau sama je macam sebelum ni, tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Mungkin makin kurang kan? Mungkin makin kurang. Sebab apa? Ramai yang dulu sebelum ni selalu pergi menunaikan solat berjamaah tu dah meninggal dunia. Kan, masa PKP meninggal dunia ke apa, ada makin kurang, makin susut, tak ada pengganti pula. Allah. Sedangkan waktu PKP tu ramai yang minta, kenapa masjid tak boleh semayang, kenapa tak boleh nak semayang jemaah tu. Tak apa macam tu sebenarnya kan. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita tak ada berpetikaikan tentang perkara begitulah tersebut, insya-Allah. Sebab kita tahu apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan masalah umum, terutama untuk umat Islam kan, insya-Allah. Dan insya-Allah lepas ni akan boleh dah sikit-sikit. Dia dah boleh pun masih kurang juga saya rasa. Tapi tengok, insya-Allah akan datang, kita tengok lagi, mungkin akan bertambah. Jomlah, datanglah rumah Allah, janganlah kita kan sayanglah. Kadang-kadang rumah Allah tu cantik-cantik, saya tengok kan, pergi rumah masjid bukan main cantik, besar kan, tapi jemaah ciput je, tak sampai berapa persen, tak sampai 10% pun. Pertama tu waktu subuh paling susah untuk kita nak datang berjemaah. Baik. Kadang-kadang tu kan, cuba kita tengok, bila kita berilmu tu, kita akan tahu kat mana kita tahu kat mana kita nak mulakan hidupan kita. Kalau kita tengok kan, betapa bagus seorang muazzin tu kan. Dia memulakan hidup dia dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kan mula hidup tu kan, mulakan hari dia kadang-kadang kan. Hari tu berakhir asar kan. Betul sebab tu firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi saya baca tu, wal asr, sungguhnya demi masa. Itu pada kita demi masa lah. Betul, terjemahan biasa demi masa. Tapi cuba kita faham betul-betul ayat tu kan, wal asr, demi waktu asar.
Allah nak beritahu tu waktu asar tu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nampak? Pentingnya kita jangan rugi waktu asar lah. Antara waktu paling penting untuk dalam hidup kita waktu asar. Jangan kita rugikan waktu tu. Waktu ni lah, kalau banyakkanlah berzikir, ingat Allah SWT. Zikir. Saya tak nak ulas dah isu-isu zikir Allah kan. Lepas tu kalau saya ulas panjang cerita dia kan. Sekarang ni tengah dah waktu-waktu sekarang kan, tengah ni saya seronok tengok dekat Facebook kan. Allah Akbar. Tapi itulah bila kita komen sesuatu tu ataupun jadi beradab lah kan. Banyak pastikan yang kita cakap tu kan siapa. Kalau orang tu seorang ilmuwan kan, kita hormat dia sebagai seorang ilmuwan. Walaupun kita tak sependapat dengan dia ke apa ke, tak boleh. Kita jangan senang-senang wenang. Kita tengok Allah Akbar kan. Jadi saya ada post tu, komen-komen orang dekat dalam Facebook. Saya tengok kalau macam tu lah gayanya, kan masalah kan. Janganlah kita macam tu. Penting zikir. Saya nanti kalau bila ada masa nanti saya uraikan kenapa tahlil tu kan. Memang tahlil tu la ilaha illallah, tapi panjang. Kenapa dalam masyarakat komuniti orang Melayu ni kan, dia bila kita buat tahlil tu dia mulakan dengan apa, ila hadrat Mustafa Rasulullah SAW alaihi arwahi abai wa tu seterusnya kan. Itu Fatihah. Betul lah sekali ada kan la ilaha illallah tu, ada tak? Ada. Tapi nak cerita dia panjang huraikan. Kita semua ada masa kalau ada soalan jangan lupa tinggalkan komen tuan-tuan InsyaAllah kalau ada soalan tinggalkan apa-apa soalan, tak apa, saya cuba huraikan. Saya banyak sahabat-sahabat yang boleh bantu saya insyaAllah untuk dapatkan jawapan. Dekat sini saya tengok ada Ustaz Jai pun dia. Ustaz Jai, macam mana? Apa khabar Ustaz Jai? Sihat? Allah. Bila balik sini Ustaz Jai? Dah balik dah? Ada sahabat saya Cik Tamizi. Ni orang kuat dia ni. OKU ni. Kan, betul sahabat-sahabat orang ni, sahabat saya dari kecil ni, Muhammad Fadli Muhammad, terima kasih dengar. Kan? Fadli. InsyaAllah. Jadi itulah kita kongsi ilmu banyak. Allah banyak. Ulama hurai macam-macam dalam kitab. Tak terbaca kadang-kadang. Saya yang ke belakang ni ada ni kita kitab banyak ada tuan-tuan tengok. Pun tak habis baca lagi ni. Banyak lagi. Dan insya-Allah tunggu masa ada masa telaah lah insya-Allah. Apa ni? Tak faham tanya. Tak faham saya akan tanya guru-guru saja insya-Allah. Kan? Baik. Keterangan daripada tadi keterangan tu nak cerita kan. Apa? Maknanya Allah SWT kata orang yang terbaik adalah orang yang masa zaman jahiliah tu adalah apabila mereka alim dalam urusan agama. Maknanya berterusan. Bukan kata zaman jahiliah aja. Kan? Maknanya siapa yang menerusi jalan untuk ilmu tu, itu lebih baik daripada dia. Sebab kita ni memang sebenarnya jahil je. Banyak benda kita tak tahu. Ulama tu kan, Imam Syafi'i tu bertahun-tahun belajar. Kita kadang-kadang belajar baru 4-5 tahun dah rasa alim. Oh, masalah. Masalah kita ni sebenarnya kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang Allah tak ada adab kita dalam memberi komen lah. Kadang-kadang tak ada adab komen tu ikut kita kan. Sampai nyesat-nyesat kawan tu bahaya. Jangan. Kita jangan macam tu insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Dan kalau saya ada buat macam tu, tuan-tuan sidang pendengar, ingatkan saya. Saya pun tak adalah tak alim. Tak alim lah, sebab tu saya pergi belajar. Jadi ada ilmu sampaikan, itu saja. Saya sampaikan pun saya buka kitabnya. Baik kan. Sesungguhnya ilmu itu telah mengangkat martabat siapa saja. Ilmu ni dia akan mengangkat martabat siapa saja. Saya ingat dulu, masa saya pernah belajar ke UiTM. Saya pernah belajar kat UiTM, tapi tak habis lah tuan-tuan. 6 semester saya tu. Tapi dalam dah ambil diploma Office Management, OM 114. Saya ingat ni, OM 114. Tapi saya tak habis belajar. Tapi masa tu ada satu pensyarah tu dia cakap kat saya, kata, Fuad dia tu. Kita ni kan, dia akan
ilmu itu yang meninggikan darjat kita. Bukan harta, bukan pangkat, tapi ilmu. Sebab apa betul? Kan kadang-kadang kan zaman akhir zaman ni orang menilai pada harta dan pangkat. Tapi orang sekarang banyakkan tak kisah pun pada ilmuan. Orang dah mula macam tu. Kan? Itu bahaya. Jadi kita kena pergi untuk ilmu, cari ilmu agama, especially ilmu agama, supaya kita tahu ini waktu akhir zaman, supaya kita tak terjebak dalam perkara-perkara yang menyalahi syariat, supaya kita lebih dapat memperbaiki segala amal ibadah kita, supaya kita tahu kita buat tu bukan kita ikut-ikut, tapi kita tahu walaupun selama ni kita ikut tak masalah, ikutlah, benda tu baik, ikut, dapat pahala, buat baik je dapat pahala, baik, betul. Tapi kita tambah baik, itu lebih baik. Kita menambah baik diri kita, bukan kita belajar cari ilmu ni untuk kita nak jadi supaya jangan kita cari ilmu ni supaya orang sanjung-sanjung kita, jangan, tak perlu. Mungkin saya mula adalah kan, kehidupan saya tu walaupun ada baik ada tak baik, kita tak tahu. Dulu begini, dan dengan ilmu tu kita akan meningkat. Saya ada juga kawan-kawan saya kenal, tapi alhamdulillah, subhanallah, Allah dorong kawan-kawan sahabat-sahabat saya, Allah jadi orang hebat-hebat. Malah kadang saya malu tak, segan. Tak sangka saya ada kawan saya seorang kan, sekarang jadi imam dekat Masjid Kelana Petra. Imam Saifullah, dia kawan saya, dia kecil kawan dengan saya. Allah, sekarang jadi imam. Allah, hebat dia. Saya pun tak sehebat dia kan. Nampak? Itulah dia kita kan. Yang penting kita nak memperbaiki diri kita dengan ilmu. Sesiapa yang memiliki ilmu pasti tinggi martabatnya. Pasti tinggi martabatnya. Dia ilmu, martabat dia memang tinggi. Pasal dia ilmuan. Kadang-kadang saya tengok komen-komen orang kan pada ilmuan dia, komen mengkritik ilmuan, para ilmuan tu. Tak salah kritik tu, tak salah. Tapi jangan sampai mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Tak betul tu. Ubah. Dalam mengkritik tu kena bukan, bahasa tu mesti jaga. Dengan siapa kita cakap tu, kita kena hormat mereka. Tak kisahlah kan. Dan dia ilmuwan, kita hormat dia dengan pendapat dia. Dia pendapat dia, kita belajar. Kalau pendapat kita tidak sama dengan pendapat dia, kita ada hujah kita sendiri. Jangan sampai menimbulkan suasana ketegangan. Mana kadang-kadang kita menunjukkan diri kita ni tak berilmu langsung. Mungkin belajar tinggi, ya, saya tak nafikan dia kau sahabat-sahabat belajar jauh-jauh. Saya bukan nak ngata ya, tapi betul lah, belajar jauh, belajar Timur Tengah apa semua. Tapi bahasa jaga kan. Kalau syadidah, bahasa kena jaga elok kan. Walaupun dia masih muda, martabatnya, walaupun orang tu masih muda pun tak apa, yang penting dia ada ilmu. Saya tak ada masalah, macam saya tak ada masalah pun. Saya pernah je pensyarah saya kan, lagi muda daripada saya, junior saya sekolah pensyarah saya. Kalau dia biasa senior saya sekolah jadi pensyarah saya. Sebenarnya saya jumpa kan, pernah satu semester tu, masa saya belajar ambil ijazah tu, yang jadi pensyarah tu junior saya. Junior jauh, junior saya sekolah. Saya kata, Allah. Tak apalah kan, alhamdulillah. Kita hormatlah dia, kena hormat. Terutamanya kalau ustaz-ustaz kadang-kadang kan ada penceramah-penceramah ataupun pendakwa yang kan bagi kuliah di masjid-masjid susurau kan. Tu kita ingat kadang-kadang dia muda dari kita. Diam, duduk dengar je. Jangan kita sombong diri kita. Kita dengar. Kadang-kadang ada benda yang disampaikan tu kita tak tahu. Jangan kita rasa kita tahu. Dia adab dia masuk mendengar kuliah ni ataupun dengan ceramah ni, letak diri tu kan kosong, tak ada apa-apa. Kan? Baru letak. Mana tawaduk, duduk kita, tunduk kita dengan siapa pun.
walaupun yang menyampaikan itu seorang yang muda dari kita, hormat. Okay. Atau hanya daripada keturunan orang miskin, walaupun orang itu miskin sekalipun. Nampak ada juga ustaz-ustaz kadang-kadang dia susah kan, baju kadang nampak macam lusuh je kan. Okay. Jangan pandang pada itu, pandang pada ilmu dia. Okey. Sebaliknya orang yang tidak berilmu itu martabatnya rendah. Nampak? Orang yang tak ada ilmu tu martabat dia rendah. Walaupun dia berasal dari keturunan orang bangsawan, walaupun dia kaya, walaupun dia keturunan yang hebat-hebat, dia tak ada ilmu, atau keturunan orang kaya, jelaslah bahawa ilmu yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat seorang. Martabat tu terletak pada ilmu, bukan pada pangkat, darjat kan, harta dia tak kisahlah apa. Kita boleh memilih nak kaya lah, tak masalah. Islam pun tak melarang untuk kita jadi kaya, tapi biarlah kita kaya tu kaya sebagai orang yang berilmu, kan. Tapi jangan kita pandang kekayaan tu lah yang hebat, kekayaan tu lah segala-galanya, tak. Nak cerita kaya, banyak belum tentu kekayaan yang kita ada tu kan mampu membawa kita ke menyelamatkan kita di akhirat. Dengan kekayaan tak boleh, kita tak boleh beli. Kita tak boleh beli akhirat tu dengan kekayaan, tak boleh. Tapi dengan ilmu kita mampu untuk ilmu yang kita ada, kita belajar, mampu kita bawa ke akhirat esok. Yang penting hidup ni, macam saya pernah komen, saya bawa post saya itu, hidup ni adalah selepas kematian. Sebenarnya hidup ni adalah selepas kematian lah. Sebab kita ni mati, itulah benar-benar hidup. Jadi waktu hidup ni carilah amal banyak-banyak, banyak bekalan untuk kita nak mati. Itu yang penting. Sebab apa? Bila mati esok, 3 perkara je kan dia akan berterusan. 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, harta dia yang infakkan. Okey. Itu. Jadi gunakan apa yang ada pada kita, yang Allah kurniakan pada kita di atas muka bumi ini untuk kebaikan. Untuk kita jadikan satu bekalan untuk kita bertemu Allah kelak. Itu gunakan. Tak kisah banyak, padahal benda tetap masa, tenaga, tak kisah kan, wang ringgit semua kena gunakan, insya-Allah. Dia ada kebaikan dia nanti di akhirat. Percayalah, yakinlah. Okey, bukan harta atau keturunan pun tidak. Begitu juga keturunan kan. Kita bukanlah jaminan bahawa itu kita martabat kita tu kena keturunan, tak. Tapi kena berilmu, dan makin berilmu kita mestilah makin tawaduk pada Allah SWT, insya-Allah. Okay. Jadi saya fikir cukuplah perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya kan, ada manfaatnya. Saya ni tak ada apa-apa yang banyak ilmu kan. Semuanya mengharapkan rakan-rakan yang sidang pendengar, kalau ada soalan boleh ajukan soalan di tempat itu komen, ruang komen, tanyalah apa-apa soalan pun, insya-Allah saya akan cuba dapatkan jawapan. Sebab apa, kadang-kadang ada yang saya tak tahu, jadi saya kena tanya orang lah, tanya guru-guru, perlukan soalan. Jadi begitu juga yang sudi mendengar, terima kasih mengisi masa tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau ada tersalah pun tolong perbetulkan kesilapan saya. Mungkin kadang-kadang penyampaian saya tak betul. Tak betul tu ustaz, salah. Okey. Saya terima, insya-Allah dengan hati terbuka. Saya memang ini orang yang terima, tak apa. Orang marah saya pun saya ya, terima kasih. Terima kasih je. Jangan lawan. Orang marah pun jangan lawan. Orang tegur pun terima kasih, jazakallah. Okey. Wujudkan suasana yang harmoni lah. Tambah-tambah waktu-waktu sekarang ni kan, waktu kita di akhir zaman ni banyak perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketegangan, terlalu banyak lah. Saya pun kadang rasa sedih juga. Tapi atas seorang
Islam kan, saya nak ingatkan kepada diri saya lah terutamanya, dan juga pada rakan-rakan semua, jaga adab kita, terutama dengan dalam kita memberi apa, komen, memberi hujah kan. Hujah tu banyak benda, okay? Tapi jangan sampaikan kita menghina, mengeji, menganjing. Itu bahaya kan, tak elok. Dia harmonikan suasana keilmuan tu kan, banyak hormat pertama pada saya pensyarah tu kan, kita hormat semua hormat. Okey, mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita, Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah SWT rahmati hidup kita kan, di dunia dan di akhirat. Jadi cukuplah sampai di sini saja untuk perkongsian saya petang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, tanggung dengan tasbih ifrah dan suratul asr. Subhanallah subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.